Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ejen-ejen baru untuk program Akikah Umrah Tim Sarawak. Pertama sekali saya nak mengucapkan tahniah dan syabas kepada anda semua kerana telah diluluskan permohonan untuk menjadi sebahagian daripada kami ejen Umrah Tim Sarawak, dan selamat bergabung bersama kami. Sama-sama kita akan gegarkan pasaran Akikah Umrah Tim Sarawak di seluruh negeri Sarawak. Oleh yang demikian, saya akan kongsikan kepada kita orang semua berkenaan pelan pemasaran. Macam ni cara kita orang nak run bisnes tu, dan macam ni cara kita orang akan berjaya dalam melaksanakan bisnes Akikah bersama Umrah Tim Sarawak. Sebelum dia jual, kita nak tahu apa kena kita join sesuatu bisnes, apa kena kita melakukan sesuatu bisnes. Di luar sana ada banyak jenis perniagaan, ada banyak jenis bisnes yang boleh kita lakukan. Walaupun kita merupakan penjawat awam ataupun kita memiliki pekerjaan lain, dalam masa yang sama kita mau mencari satu income tambahan ataupun pendapatan tambahan untuk kehidupan yang lebih sempurna, untuk kehidupan yang lebih lengkap. Jadi kita bercerita tentang bisnes. Bisnes itu adalah merupakan perniagaan di antara penjual dan pembeli. Kita sebagai penjual dan kita mesti ada pembeli. Tanpa ada pembeli, bisnes kita saya akan maju. Yang kedua, maafkan saya, kita bercerita tentang produk. Sesuatu bisnesnya mesti ada produk. Kita nak mengeluarkan produk. Jadi produk yang dikeluarkan oleh Akikah untuk Umrah Tim Sarawak itu adalah produk berasaskan binatang. Kita tu hanya memberi perkhidmatan sahaja. Produk yang disediakan oleh pihak syarikat. Dan yang ketiga, kita bercerita tentang perkhidmatan. Kita mesti menceritakan macam ni. Kita berkhidmat, bukan sahaja menceritakan. Kita menunjukkan macam ni perkhidmatan pelayanan kita terhadap customer, sehingga customer mempercayai dan memberi kepercayaan kepada kita untuk menguruskan Akikah. Kita dalam masa yang sama, kita boleh memburukkan syarikat lain. Walaupun dalam masa yang sama banyak syarikat lain yang ada di Sarawak tu maulah jual bisnes Akikah, maulah jual bisnes korban. Dan syarikat kita juga maulah benda yang sama. Kita hanya perlu menceritakan kebaikan perkhidmatan kita, dan jangan sesekali kita memburukkan syarikat pesaing. Yang seterusnya juga, kita mesti menceritakan hubungan baik kita sesama ejen dan menjaga silaturahim sesama antara sendiri. Yang seterusnya, paling penting dalam sesuatu perniagaan, sekiranya Akikah kah ataupun apa-apa perniagaan, sehingga kita jual kek batik kah, ataupun kita menjual produk berasaskan makanan suplemen kah, yang paling penting kita mesti memenangi hati pelanggan. Sebab pun kita gagal memenangi hati pelanggan, kita akan berjaya dalam bisnes. Dan yang terakhir dalam tentang bisnes adalah kita mesti close deal. Close deal tu apabila hubungan baik dah dipola, memenangi hati pelanggan dah dipola, dan akhirnya pelanggan pun menyerahkan kepercayaan kepada kita untuk menguruskan dan membeli produk yang kita jual. Jadi yang kedua, kita akan bercakap tentang apa bisnes kita. Bisnes kita hanya satu, bisnes perkhidmatan. Kita perlu ngeluar modal, kita perlu ngeluar produk, kita perlu ngeluar barang. Kita hanya perlu keluarkan perkhidmatan saja. Kita melakukan servis kepada pelanggan kita. Yang pertama, perkhidmatan apa? Pertama, mesti cari pelanggan. Yang kedua, kita mesti aktif mengiklankan. Every day mau dapat, iklankan terus. Dan kita perlu menyebarkan, jangan berhenti menyebarkan. Kita juga perlu menerangkan. Mungkin ada setengah pelanggan tidak dah tahu dah apa berkenaan Akikah, apa berkenaan korban, apa hukum Akikah, apa hukum korban. Mungkin ada setengah pelanggan kita yang agamawan dah tahu, tetapi banyak pelanggan di luar sana yang tahu berkenaan tu. Jadi dia akan bertanya kepada kita. Jadi kita akan menerangkan. Tapi kita nak menerangkan kita sedia ilmu. Jadi tuan-tuan dipilih oleh syarikat berdasarkan background agama yang ada tuan-tuan dan puan-puan, dan kita akan isi
pengisiannya oleh slot-slot yang menerangkan hukum berkenaan akikah dan korban, supaya kita orang dapat mendalami dengan lebih jelas lagi tentang ilmu apa yang kita bisnes tu. Yang seterusnya, tugas kita adalah menguruskan proses pembayaran ke akaun syarikat. Okey, contoh, si A, dia nak mula mendaftar akikah dengan kita, tetapi dia tadi si pandai nak online banking, dia tadi jauh daripada bank. Contoh di Maludam saya ada bank, dan mungkin orang kampung dia si pandai nak internet tu, tapi dia mau kan servis kita. Jadi tugas kita adalah kita ambil cash daripadanya, kemudian kita tolong bank in kan ke akaun syarikat. Udah selesai, kita isi maklumat dan kita ambil gambar resit dan kita hantar ke dalam grup. Jadi pihak admin yang akan uruskan seterusnya. Jangan kita, walaupun makcik yang nak bayar kita kepada, jangan bayar cash, masuk ke akaun syarikat. Jadi kita tu sebenarnya nak memutuskan kita pun pelanggan kita si pandai. Jadi what to do, kita mesti tolong. Jadi ialah peranan kita sebagai ejen yang prihatin. Yang seterusnya lagi, kita menguruskan pembayaran. Yang seterusnya adalah membantu menguruskan borang online. Mungkin ada pelanggan yang malas nak ngisi borang online, jadi tugas kita yang ngisi. Tugas kita yang nak dapatkan pelanggan, kita mesti yang lebih ke depan. Makcik, mau kita si pandai kelak kami nolong. Pakcik, mau kita si pandai kelak kami nolong. Beri je tak maklumat dengan kami, lah kami ngisi Jadi orang pun senang berurusan dengan kita, dan kita pun dapat menawan hati orang. Yang seterusnya juga, kita perlu melakukan tindakan susulan. Apa yang dimaksudkan dengan melakukan tindakan susulan adalah apabila orang yatik dah bertanya kita, Ustaz, kami nak nanya tentang akikah, bolehkah? Jadi kita akan terangkan tentang akikah. Ustaz mun seorang anak lelaki, berapa ekor kambing? Mun seorang anak perempuan, berapa ekor kambing? Jadi kita akan terangkan benda tu, kemudian kita akan lakukan tindakan susulan. Macam ni kita teka, adakah kita jadi nak mula akikah? InsyaAllah urusan kita untuk dipermudahkan oleh Allah, beri pujian dan sebagainya, beri galakan sampainya pada okey Ustaz, kita tolong kami register, kelak kami bank in. Dia tindakan susulan, dan akhirnya dia dah bank in. Jadi ialah tindakan susulan yang kita lakukan. Kemudian kita mesti close deal tu sampai jadi, sampai orang yang betul-betul memberi kepercayaan, sampai dia membayar kepada akaun syarikat, dan kita dah direkodkan mendapat berapa ekor kambing pada bulan semasa. Ialah close sampai jadi. Dan yang seterusnya, kita perlu menjaga hati pelanggan. Jangan sesekali kita pelanggan dah bayar lepas pelanggan nak bertanya, ada si mau dijawab gig dah soalan, ada si mau di reply gig dah WhatsApp. Ya si boleh. Kita mesti sentiasa menjaga hati pelanggan. Mungkin kita dah settle untuk tahun tu, mungkin tahun depannya nak join korban, mungkin tahun sikit-gitnya nak join akikah baru, mungkin sikit-gitnya nak join korban lagi. Jadi kita perlu menjaga hati pelanggan setiap masa. Jangan selesai sikit urusan, lalu si mau berurusan lagi. Ya salah. Sikap dan attitude yang perlu dijaga sebagai seorang ejen umrah tim Sarawak. Yang seterusnya adalah kita akan membantu mengedarkan sijil kepada pelanggan. Mana-mana pelanggan kawan rapat yang dekat dengan kita akan agihkan sijil. By hand lebih bagus. Sebab apa by hand lebih bagus? Ya Allah, dia akan rasa terharu dan dihargai. Sampai macam tu sekali Ustaz, dah lah nolong kami mula akikah, ngantar sijil ke rumah kami lagi. Jadi kita akan ada satu ikatan. Sebab pelanggan kita tu bukan hanya sekali tu je. Dia akan ceritakan dengan tetangganya, dia akan ceritakan kepada kawannya, dia akan ceritakan kepada seluruh saudara mara, dan akhirnya dia akan menjadi kita pun insan kekunci yang boleh menghubungkan kita kepada orang-orang lain. Dan yang seterusnya, yang ke-11 adalah merangka berapa gaji bulanan yang kita dapat. Tu paling menarik, tu paling best. Kita pun yang menentukan gaji yang kita mau. Syarikat si menghadkan, mun kita mau gaji 1,000, gaji 2,000 sebulan, dia suka hati kita. Syarikat hanya membayar setiap hujung bulan je. Yang menentukan gaji adalah kita pun. Macam mana kita menentukan gaji? Jadi kita perlu ada pelan pemasaran. Seterusnya adalah tentang produk kita tadi. Produk kita seekor kambing. Kambing tu dipolah di sini tuan-tuan, di kota suci Mekah. Kota suci di mana orang mengerjakan umrah, orang mengerjakan haji, di mana tanahnya berkat dan sebagainya, di mana bermulanya peristiwa Isra' dan Mi'raj.
Sebab ialah orang tu suka untuk melakukan ibadah akikah, ibadah korban di tanah suci Mekah. Dan harga seekor kambing adalah RM450 sahaja. Jadi daripada RM450 ya, macam ni gaji kita. Gaji kita ditentukan based on berapa ekor kambing yang kita dapat dalam bulan semasa. Jadi gaji tu nya akan dibayar secara bulanan, akan dibayar pada setiap hari terakhir dalam setiap hujung bulan dan akan terus dikreditkan ke dalam akaun ejen. Syarikat akan beri by hand, by cash, yang akan masukkan terus ke dalam akaun. Jadi gaji ya disebut sebagai commission. Yang saya padah tadi, kita pun yang menentukan berapa gaji bulanan kita pun yang menentukan berapa pendapatan kita. Gaji dikira sebagai commission dan commission seekor kambing adalah sebanyak RM35. Kita asyik boleh motong terus RM450 yang diberi kepada dibayar customer. Kita jangan potong terus RM35 daripada saya. Pastikan jumlah yang masuk dulu ke akaun syarikat. Syarikat yang akan uruskan gaji kita. Jelas supaya jangan kita salah faham kelak. Orang tu dah bayar 400.5, jadi kami bank in jangan kita ustaz sebanyak 415. 35 kami ambil awal. Si boleh macam ya. Yang mesti full ke akaun syarikat. Kelak syarikat yang akan kira jumlah terakhir dalam bulan semasa, baru di bank in ke akaun kita sebagai gaji. Contoh yang paling mudah. Contoh di dalam kita dalam bulan 9. Okey, kita akan bermula dalam bulan 9. Dalam bulan 9 ada 1 sampai 30 hari bulan 9. Pada hari terakhir kita bank in pelanggan terakhir sebelum jam 6 petang, kita mesti bank in ke dalam akaun syarikat. Jadi malamnya syarikat akan terus bayar kepada akaun kita. Okey, contoh dalam bulan 9 kita dapat 25 ekor kambing. 25 ekor kambing Apabila 25 ekor, kita take untung seekor kambing adalah RM35. Jadi 25 didarab dengan 35, berarti dalam bulannya tadi gaji kita adalah sebanyak RM875. Okey, 875.